Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada puan-puan sekalian. Baiklah, mari kita mulakan mesyuarat hari ini. Topik utama kita ialah membincangkan isu buli yang semakin kerap berlaku dalam kalangan pelajar dan remaja di sekolah ini. Saya buka untuk perbincangan tentang apa yang kita boleh lakukan untuk menangani masalah ini. Tapi sebelum itu, kita harus mengenali apa punca berlakunya buli dan bentuk-bentuk buli tersebut. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Okey, sebelum kita mengetahui punca atau bentuk buli, kita perlu mengetahui apa itu buli. Baiklah, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, buli ditakrifkan sebagai menyakitkan hati seseorang dengan perbuatan dan perkataan. Buli juga didefinisikan sebagai perbuatan mendera, mempermainkan seseorang supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang baharu. Buli merupakan tingkah laku agresif yang berulang-ulang kali berlaku dan bertujuan untuk membahayakan atau mengaibkan orang lain secara fizikal, lisan, psikologi atau sosial. Mereka yang mempunyai kuasa atau pengaruh ke atas mangsa sering melakukan tindakan ini yang sememangnya sangat tidak adil dan tidak boleh diterima. Buli termasuk dalam bentuk ejekan, ugutan, keganasan fizikal, penghinaan atau tindakan kesal lain yang bertujuan untuk menyakiti atau menakut-nakutkan mangsa. Pembuli biasanya mempunyai kuasa atau pengaruh yang menyebabkan mereka berasa lebih kuat, lebih berkuasa atau lebih hebat daripada mangsa mereka, dan ini boleh mendorong kepada tingkah laku mereka untuk membuli golongan-golongan yang lebih lemah. Walau bagaimanapun, penting untuk diingatkan bahawa pembuli adalah individu yang mungkin mengalami masalah atau ketidakseimbangan dalam kehidupan mereka yang mendorong kepada tingkah laku tersebut. Perkara ini sudah semestinya tidak boleh membenarkan tindakan mereka, tetapi dengan memahami dan memberi bantuan dapat menjadi satu usaha untuk mencegah dan mengatasi isu ini. Manakala, mangsa buli-buli ialah mangsa atau sasaran tingkah laku seorang pembuli. Mangsa buli sering menerima ugutan, penghinaan, bahkan keganasan fizikal, lisan, psikologi atau sosial daripada si pembuli. Hal ini menyebabkan mangsa buli sering mengalami kesan negatif yang ketara terhadap kesihatan fizikal, mental dan emosi mereka. Mangsa buli biasanya mengalami perasaan takut, tertekan dan rendah diri yang boleh menyebabkan mereka berasa terasing, kemurungan serta kecerahuan keresahan. Buli boleh berlaku di pelbagai tempat seperti di sekolah, di tempat kerja, dalam hubungan peribadi atau melalui media sosial dan internet. Hal ini boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental seseorang mangsa itu. Oleh itu, tindakan preventif dan intervensi sering diperlukan untuk melindungi mangsa dan mengatasi berlaku buli. Banyak negara telah mengambil tindakan untuk mengatasi dan mencegah buli kerana buli ini merupakan satu isu sosial yang sangat besar. Terima kasih Puan Aina atas pengenalan tentang apa itu buli. Seterusnya, Puan Una. Di sini saya ingin berkongsi salah satu punca penting bagaimana terjadinya fenomena buli di sekolah-sekolah. Okay. Yang pertama adalah keinginan pembuli tersebut untuk mendapatkan perhatian daripada orang sekelilingnya seperti ibu bapa, pihak sekolah, guru-guru dan juga mungkin inginkan pengiktirafan daripada rakan sebaya mereka. Terkadang, kekurangan perhatian di rumah menjadikan emosi seseorang pelajar tidak seimbang dan ini mendorong mereka untuk melakukan cara yang salah dalam menonjolkan diri mereka. Sebagai contoh, bayangkan seorang pelajar yang sering ditinggalkan sendirian di rumah tanpa pengawasan yang memadai daripada ibu bapanya. Hal ini kerana ibu bapa tersebut mungkin amat sibuk dengan kerja harian mereka bagi mencari rezeki. Ketidakkehadiran yang berulang kali daripada kedua-dua orang tua tersebut akan menyebabkan pelajar merasa tidak diendahkan dan diri mereka terabai. Akibat daripada situasi seperti tadi,
Remaja juga mungkin mencari perhatian dengan cara yang tidak sihat, termasuklah dengan menjadi pembuli di sekolah. Hal ini kerana bagi mereka itu mungkin salah satu cara mereka bagi menyalurkan kekesalan dan rasa tidak dihargai yang dirasakan mereka di rumah. Jadi, suka saya ingin memberikan konklusi kurangnya komunikasi dan hubungan emosional yang kuat antara ibu bapa dan pelajar dapat memicu rasa kekosongan emosi yang kemudiannya diekspresikan melalui tindakan agresif dan mengintimidasi orang lain. Terima kasih Puan Muna. Seterusnya. Terima kasih Tuan Kerusi. Saya ingin menambah isi kepada punca gejala buli yang semakin meluas ini boleh berlaku. Remaja kita pada hari ini yang boleh dikaitkan secara besar dengan pengaruh televisyen dan media massa. Masyarakat remaja kini terdedah kepada pelbagai bentuk media hiburan yang boleh mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan bertindak. Terdapat beberapa faktor yang boleh diperincikan dalam hubungan ini. Pertama adalah faktor umur yang semakin meningkat yang boleh menyebabkan rasa ingin menonjolkan diri dan kuasa yang mungkin terhasil daripada rujukan kepada watak-watak pembuli yang mereka saksikan dalam filem-filem tempatan seperti Cat and Gangster dan lain-lain lagi. Mereka mungkin merasakan bahawa menjadi pembuli adalah cara untuk mendapatkan pengiktirafan dan status dalam kalangan rakan sebaya mereka. Kedua, bahan seni yang memaparkan sisi buruk dalam masyarakat meskipun berfungsi sebagai hiburan dan kritikan sosial harus diawasi dengan lebih cermat. Bahan seni sebegini tidak sepatutnya menjadi tontonan umum tanpa pemahaman kritik yang mencukupi, terutama oleh kanak-kanak yang mudah terpengaruh dan mungkin ingin mencuba perkara baru tanpa kesedaran tentang konsekuensi negatifnya. Pengaruh media massa menjadi punca berlakunya kes-kes buli. Media massa menyiarkan drama atau filem yang memaparkan aksi pergaduhan yang berbahaya dan ini mendedahkan kepada pelajar yang menontonnya. Sebahagian besar penonton mungkin terdiri dalam kalangan remaja dan kanak-kanak sekolah. Mereka adalah golongan yang mudah terpengaruh oleh apa yang ditontoni oleh mereka dan meniru aksi-aksi yang dipertontonkan tanpa menyedari akibat daripada perbuatan mereka. Tayangan filem-filem aksi dan komik-komik yang dipasarkan mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat, terutama golongan remaja yang terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah. Paparan aksi daripada filem-filem dan komik-komik ini sedikit sebanyak mempengaruhi perilaku remaja ini. Sambutan yang sangat hangat dalam kalangan penonton dan pembaca terhadap filem atau cerita aksi ini menyebabkan stesen-stesen televisyen berlumba-lumba untuk menyiar dan menerbitkan filem berkenaan. Paparan melalui media cetak dan elektronik banyak memaparkan adegan buli, walaupun pelbagai usaha dilakukan pihak kerajaan melalui FINAS untuk menyekat kebanjiran filem asing terutama daripada Hong Kong, Thailand, Indonesia, Singapura dan Hollywood. Masih ada lagi segelintir masyarakat yang cuba membawa pengaruh filem berkenaan. Lambakan filem aksi yang ada di pasaran mempengaruhi golongan remaja membeli menonton filem ini. Antara contoh filem-filem tempatan seperti filem buli, gangster, dan dari luar negara seperti drama anak Metropolitan dan lain-lain lagi. Melalui media cetak pula, komik-komik seperti Pedang Setiawan, Juara Wira dan lain-lain banyak dipasarkan secara berleluasa. Terima kasih Puan Azhar atas penerangan tentang punca berlakunya buli. Seterusnya. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin berkongsi dengan ahli mesyuarat sekalian tentang buli cyber. Seperti yang kita tahu, teknologi membolehkan manusia berhubung antara satu sama lain tanpa mengira masa dan tempat. Teknologi ini digunakan oleh semua individu tanpa mengira peringkat usia dengan tujuan yang berbeza. Perkembangan yang berlaku pada era globalisasi pada masa kini memberi banyak perubahan kepada masyarakat Malaysia. Ada yang memberi kesan positif dan ada juga yang memberi kesan negatif. Walaupun teknologi dianggap sangat baik, akan tetapi inovasi ini juga boleh mendatangkan beberapa impak negatif. Contohnya buli cyber seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Sebenarnya, masyarakat kita sangat sedar akan pidana yang kian meluas dalam kalangan pelajar di sekolah rendah ini.
Sebelum saya mengupas maudhu ini dengan lebih lanjut, sukacita ingin saya kongsikan dengan ahli mesyuarat semua tentang apa itu buli cyber. Buli cyber adalah perbuatan memalukan, menakutkan dan mengancam seseorang melalui media elektronik atau media sosial. Antara perkara-perkara yang boleh diklasifikasikan sebagai buli cyber termasuklah perbuatan menghantar mesej dan mengganggu serta mengancam orang lain seperti menggunakan kata-kata kesan melalui mesej yang dihantar sebentar tadi. Situasi ini kebiasaannya berlaku melalui medium yang membolehkan masyarakat berhubung antara satu sama lain seperti mesej teks dan ruangan komen dalam permainan internet. Selain itu, buli cyber juga boleh berlaku apabila pembuli menyalahgunakan kata laluan atau nama skrin orang lain ataupun menyamar sebagai orang lain dengan niat untuk memalukan atau menjadi batu api yang mampu menyebabkan perbalahan. Tambahan pula, kes-kes seperti membuat naik komen lucah, foto atau video lucah dan tidak senonoh kepada orang lain juga merupakan salah satu buli cyber dan jenayah ini juga boleh dikategorikan sebagai gangguan seksual secara dalam talian. Dan untuk pengetahuan ahli mesyuarat sekalian, kumulatif sebenar insiden kejadian buli cyber tidak diketahui kerana ramai mangsa buli cyber tidak tampil untuk mendapatkan bantuan. Malah mereka terpaksa menanggung efek negatif daripada perbuatan yang tidak bertamadun ini sendirian. Hal ini demikian kerana pembuli cyber tidak seperti pembuli lain kerana ia berlaku dalam alam maya yang tidak bersempadan dan hal ini menyukarkan mangsa untuk melindungi diri mereka. Mangsa buli kebiasaannya akan mengalami beberapa kesan psikologi terlebih dahulu yang kemudiannya akan berlarutan dan mengakibatkan masalah pada kesihatan fizikal mereka. Antara kesan yang dialami oleh mangsa-mangsa buli termasuklah depresi dan kemurungan yang menyebabkan mereka takut untuk bergaul dengan orang lain dan mempunyai keyakinan diri yang rendah. Implikasinya, pola makan dan pola tidur mereka akan terganggu dan mereka tidak dapat mengasah kemahiran komunikasi mereka dengan orang lain. Saya setuju dengan puan ni. Sebenarnya walaupun media sosial ataupun penggunaan teknologi di masa kini mempunyai banyak kelebihan ataupun kebaikan kepada kita, namun kita juga perlu melihat dari sudut negatif ataupun keburukan media sosial ataupun teknologi yang membawa kepada buli kepada remaja dan pelajar. Buli fizikal paling kerap berlaku di kalangan pelajar sekolah, di mana pelajar yang lebih kuat atau agresif secara fizikal akan menggunakan kekuatan mereka untuk menindas dan mengganggu mangsa yang lebih lemah. Ia boleh berlaku dalam kelas, di kawasan rekreasi sekolah, dalam tandas, dalam perjalanan ke dan dari sekolah dan di mana sahaja dalam kawasan sekolah. Antara contoh tindakan buli fizikal termasuklah menolak dengan keras, memukul, menumbuk, menendang, meludah, mengurung di dalam bilik atau kawasan tertutup dan sebagainya. Pelaku buli juga mungkin merosakkan atau mengambil barangan kepunyaan mangsa seperti beg sekolah, buku latihan, pakaian, alat elektronik dan wang. Akibat daripada buli fizikal ini, mangsa mungkin mengalami kecederaan ringan hingga serius seperti lebam, luka terbuka, patah tulang, gegaran otak dan kecederaan dalaman yang lain. Mangsa juga mungkin mengalami kecederaan yang sangat parah hingga memerlukan rawatan pihak hospital kerana kesan yang sangat teruk hinggakan terdapat mangsa yang lumpuh ataupun berdarah teruk. Selain daripada itu, trauma psikologi seperti ketakutan, kebimbangan, tekanan mental, hilang keyakinan diri, kemurungan dan masalah tidur juga mungkin dialami oleh mangsa tersebut. Kesan jangka panjang termasuklah gangguan stres, kerencatan pembelajaran dan pertumbuhan sosial yang terbantul. Punca buli fizikal datang daripada masalah disiplin dan kurangnya empati dalam kalangan pelaku, persekitaran yang kurang pengawasan, dasar anti-buli yang lemah dan sikap tidak peduli turut menyumbang kepada berleluasanya fenomena ini.
Sekolah perlu memastikan tindakan tegas dan sifar toleransi terhadap sebarang bentuk keganasan. Sekian itu dari saya. Seterusnya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Okay, kita telah dengar perbahasan daripada Puan Din yang mengatakan ada bully cyber, yang Tuan Nashif, bully fizikal, tapi kita juga ada bully psikologi. Jadi bagi memetik wasilah perbincangan yang seterusnya, bully juga boleh datang dalam bentuk bully psikologi. Bully psikologi ini ataupun dikenali sebagai bully mental memberi banyak impak negatif terhadap mangsa bully. Sebenarnya, pembunuhan psikologi dan emosi ini lebih kerap berlaku dalam masyarakat kita pada masa kini. Budaya bully mental ini berterusan dari zaman kanak-kanak hingga dewasa. Membuli seseorang secara psikologi tidak perlu menggunakan kekerasan fizikal, malah hanya kata-kata dan sikap yang boleh membuatkan seseorang itu tertekan, sakit hati, terganggu dan kehilangan keyakinan diri adalah sudah cukup untuk membuatkan mangsa bully itu terancam. Walaupun hanya dengan perkataan, tetapi ia memberi luka yang dalam buat si mangsa. Hal ini kerana terdapat beberapa contoh bully mental seperti mengejek atau memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak sewajarnya, menggunakan sindiran atau panggilan yang menyakitkan dan buruk, mengancam, mengugut dan memeras, membuat seseorang itu berasa kerdil dan tidak berdaya, mengabaikan atau mengecualikan seseorang itu daripada kumpulan, dihina, malah menyebabkan seseorang itu terseksa secara mental. Antara contoh yang lain, pembuli akan memanipulasi emosi mangsanya. Ini bermaksud pembuli menggunakan perasaan untuk merosakkan perasaan mangsa. Contohnya, pembuli mungkin dengan sengaja menyebabkan mangsa berasa bersalah, takut atau cemas sedangkan mangsa tidak melakukan apa-apa kesalahan. Selain itu, berlakunya pengabaian perasaan. Pembuli tidak akan menghargai atau mengabaikan perasaan mangsa dengan berterusan mengeluarkan kata-kata makian dan cacian yang boleh menyebabkan jatuhnya keyakinan mangsa bully tersebut. Walaupun bully mental ini tidak menyebabkan kecederaan fizikal, kesannya tetap memberi impak yang ketara kepada mangsa secara emosi dan mental. Tambahan pula, ia boleh memberi kesan kepada kehidupan seharian mereka kerana mereka akan mengambil masa yang lama untuk pulih daripada trauma tersebut. Betul tu. Sekarang ni terdapat satu situasi yang tertular pada masa kini, iaitu menghina paras rupa fizikal. Dan sejujurnya saya juga mengalami perbuatan tersebut, di mana mereka mengutuk tentang kulit saya, iaitu kulit yang gelap. Jadi saya rasa perkara ini memang perlu dibendung supaya ia tidak berlaku kepada orang lain. Seterusnya. Okey, seterusnya kita akan teruskan kepada cara mengatasi bully. Okey. Seperti yang kita semua sudah maklum, bully ini merupakan masalah serius dalam kalangan pelajar-pelajar di sekolah. Okey, jadi kita memerlukan tindakan segera bagi menangani isu ini. Antaranya, pihak sekolah boleh mengadakan kempen anti-bully yang efektif. Sekolah perlu meningkatkan kesedaran akan bahaya bully melalui sesi pendidikan di kelas dan juga ceramah interaktif yang melibatkan semua pelajar dan guru. Bagi menjalankan kempen yang berkesan, langkah penting yang perlu diambil seperti tadi, iaitu menjalankan program kesedaran yang melibatkan pengajaran mengenai kesan buruk bully, tindakan yang boleh diambil oleh saksi dan pentingnya menghormati perbezaan individu di sekolah. Seterusnya, kita juga perlu memberikan latihan kepada staf dan guru-guru bagi mengenal pasti tanda-tanda bully, cara menguruskan kes bully yang berkesan serta memberi sokongan kepada mangsa. Juga, kita haruslah menggalakkan budaya positif di sekolah dengan mengiktiraf dan memuji tindakan baik serta perlakuan hormat antara pelajar. Dan akhir sekali, dasar sekolah perlu menetapkan dasar anti-bully yang jelas dan tegas serta meyakinkan bahawa semua staf, guru dan pelajar memahami serta mematuhi dasar ini. Dengan cara ini, kita dapat menerapkan
pendidikan yang menyeluruh tentang kesan negatif buli kepada semua pelajar dan juga guru-guru, serta memperkuatkan kesedaran mereka untuk saling menghormati antara satu sama lain, serta memupuk suasana sekolah yang inklusif dan mesra. Melalui kempen ini, kita perlulah melibatkan ibu bapa dan masyarakat setempat untuk menyokong kempen anti-buli melalui bengkel, perbincangan atau acara-acara yang berkaitan. Selain itu, pihak sekolah perlu memantau kesan kempen anti-buli terhadap sekolah sendiri melalui data kejadian buli, prestasi akademik pelajar dan persepsi pelajar tentang persekitaran di sekolah mereka. Kempen anti-buli yang efektif ini memerlukan usaha berterusan dan kerjasama yang erat antara pihak sekolah, ibu bapa, masyarakat setempat dan juga pelajar. Jadi, dengan pendekatan holistik ini, kita diharapkan dapat mencipta persekitaran pendidikan yang aman dan menggalakkan perkembangan yang positif bagi semua pelajar di Malaysia. Terima kasih kepada Puan Munah atas idea yang bernas tersebut. InsyaAllah kertas kerja akan dibuat bagi mengadakan kempen anti-buli tersebut, dan kita harus melantik AJK untuk kempen tersebut, yang itu akan difikirkan kemudian. Seterusnya, Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya setuju dengan pendapat yang diterangkan oleh Puan Munah. Selain mengadakan kempen di sekolah, kerajaan juga memainkan peranan yang penting untuk mengatasi perbuatan buli ini. Antaranya ialah untuk menguatkuasakan undang-undang yang ketat terhadap pembuli adalah suatu langkah yang sangat penting dalam upaya mengatasi gejala buli. Ketika kita berbicara tentang isu berserius ini, perlu ada mekanisme hukum yang kuat dan efektif untuk menjaga keadilan dan keselamatan individu yang menjadi korban perilaku buli. Dengan penguatkuasaan undang-undang, negara dapat menegaskan bahawa perilaku buli adalah tindakan yang melanggar hukum dan perilakunya akan bertanggungjawab atas tindakannya. Hal ini juga dapat memberikan perlindungan bagi korban buli dan mereka akan lebih berasa selesa dan dapat mendorong mereka untuk melaporkan insiden-insiden tersebut tanpa takut akan konsekuensi negatif. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang yang ketat juga dapat berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat bahawa buli adalah masalah serius yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dapat meningkatkan kesedaran akan gejala buli dan mendorong pendekatan pencegahan yang lebih holistik, termasuk pendidikan dan dukungan bagi individu yang berisiko melakukan buli atau menjadi korban. Dengan demikian, penguatkuasaan undang-undang yang tegas adalah langkah penting dalam lingkungan yang lebih aman dan bebas dari buli. Langkah seterusnya dalam usaha mengatasi gejala buli adalah dengan memahami pentingnya mempelajari seni mempertahankan diri. Ini adalah langkah yang penting dalam proses pencegahan dan penyaulangan buli, terutama ketika seseorang berhadapan dengan situasi yang memerlukan perlindungan diri. Memahami seni mempertahankan diri dapat membantu individu mengembangkan keterampilan fizik dan mental yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan menghadapi situasi konflik dengan bijak. Ini dapat mencakupi pembelajaran teknik-teknik fizik seperti bela diri, pengembangan kepercayaan diri, kemampuan untuk menghindari situasi berpotensi berbahaya, dan keterampilan komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Dengan memahami dan menguasai seni mempertahankan diri, individu dapat meningkatkan rasa bebas, keamanan dan kendali dalam hidup mereka, yang merupakan langkah penting dalam menghadapi dan mengatasi gejala buli. Jadi di sini saya ingin meminta Tuan Pengerusi untuk menyuguhkan kelab persatuan untuk mempertahankan diri seperti taekwondo dan silat di sekolah kita. saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Puan Azhar tentang penguatkuasaan undang-undang. Seperti mana yang kita tahu, undang-undang berkaitan buli ini telah lama wujud, namun penguatkuasaan tersebut sangatlah lemah. Jadi pihak kerajaan memang perlu menguatkuasakan lagi tentang kes-kes buli ini. Dan seterusnya tentang kelab persatuan taekwondo dan silat.
InsyaAllah mungkin kita boleh mengusulkan kepada sekolah untuk mewujudkan banyak lagi kelab seni bela diri seperti karate, judo dan lain-lain, agar ia dapat menarik minat pelajar-pelajar tersebut. Sekian, seterusnya. Baiklah, di samping tindakan beberapa pihak lain seperti pihak sekolah, rakan-rakan atau ibu bapa, sebenarnya mangsa buli itu sendiri sewajarnya mempunyai keberanian untuk melaporkan kejadian buli yang berlaku ke atas diri mereka itu kepada pihak yang bertanggungjawab. Hal ini demikian kerana apabila mereka tidak menyuarakan masalah itu secara sukarela, pihak lain tidak akan dapat mengambil tindakan untuk membantu mangsa-mangsa buli tersebut. Satu tindakan yang telah diambil oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, mereka telah mencipta portal aduan buli bagi mempertahankan hak murid-murid sekolah yang telah menjadi mangsa buli di alam maya. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa Kementerian Pendidikan di negara kita sangat cakna akan murid-murid sekolah dan mereka sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik agar kesihatan fizikal dan mental mereka terjamin, kerana murid-murid sekolah ini merupakan adiwangsa yang bakal meneraju dan memimpin negara kita pada masa akan datang. Oleh itu, mangsa-mangsa buli sepatutnya tidak merahsiakan pembulian yang berlaku terhadap diri mereka dan mula mengambil tindakan untuk melaporkan individu yang telah membuli mereka. Sekiranya mereka ragu-ragu untuk menggunakan portal tersebut sendiri, maka mereka boleh mengadukan perkara ataupun kejadian buli tersebut kepada guru kaunseling dan meminta pertolongan daripada guru kaunseling untuk membuat laporan buli tersebut. Oleh yang demikian, kita dapat mengelakkan warga internet yang lain, terutama sekali dalam kalangan murid sekolah, daripada menjadi mangsa buli yang seterusnya dan menghentikan kegiatan tidak beretika ini daripada terus berlarutan dalam komuniti Malaysia kita. Terima kasih kepada Puan Nik atas penerangan yang sangat bagus. Saya setuju dengan berkaitan teknologi pada masa sekarang. Ia memberikan kita satu kelebihan yang sangat bagus dan mempunyai banyak kebaikan, namun kita juga perlu lihat dari sudut negatif tentang teknologi tersebut. Namun kita tidak juga harus melihat dari sudut negatif saja, positif pun kita perlu lihat juga. Dan untuk pengetahuan semua, bulan Oktober merupakan hari ataupun bulan kaunseling kebangsaan. Jadi selain daripada itu, sepanjang bulan ini kita boleh mewujudkan banyak lagi aktiviti agar kaunselor dan murid dapat berinteraksi antara satu sama lain, supaya pelajar-pelajar ataupun murid-murid ini tidak ragu-ragu ataupun tidak malu untuk menceritakan ataupun melaporkan kepada pihak kaunselor. Okey, kesimpulannya, buli merupakan satu isu sosial yang serius dan semakin menular dalam kalangan pelajar dan remaja pada masa kini. Ia boleh memberi impak yang buruk dari segi fizikal, mental dan emosi kepada mangsa. Antara punca utama ialah kurangnya perhatian dan kurangnya pengawasan yang ketat dalam kalangan pelajar, di samping pengaruh media massa dan filem yang memaparkan elemen keganasan. Pelbagai bentuk buli, sama ada secara fizikal, atas talian ataupun cyber, maupun mental dan emosi. Bagi menangani isu ini, usaha semua pihak diperlukan kempen kesedaran seperti kempen anti-buli, penguatkuasaan undang-undang, kemahiran mempertahankan diri dan keberanian mangsa melapor amatlah penting untuk membendung isu ini. Sekolah, keluarga dan masyarakat juga perlu bekerjasama bagi memupuk suasana yang saling hormat menghormati demi melahirkan generasi masa depan yang lebih positif. Secara keseluruhannya, buli perlu dibanteras melalui usaha yang tinggi semua pihak agar setiap insiden ditangani dengan berkesan. Generasi muda negara memerlukan persekitaran yang selamat, sihat dan harmoni bagi membesar dengan jati diri yang mantap, bermaruah serta berkeupayaan menyumbang kepada masyarakat negara. Hal ini dikatakan demikian kerana generasi-generasi muda inilah yang akan memajukan lagi negara kita. Sekian itu saja.
perbincangan atau mesyuarat kita pada hari ini. Terima kasih kepada puan dan perempuan atas idea yang diberikan dan sudi hadir pada hari ini. Terima kasih. Jadi mesyuarat boleh bersurat. Terima kasih.